Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala 'aqibatul muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Insyaallah pagi ini kita akan sambung surah Baqarah ayat pertama. Mari kita sama-sama kita membaca ayat 1 sehingga ayat 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam Sadaqallahul aliyyul azim. Alhamdulillah kita dapat membaca hari ini insya-Allah 1 hingga 5 daripada suratul Baqarah. Sebelum kita membahaskan dan mentadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ini, mari kita tengok sama-sama sedikit perkataan zalikal kitab la raiba fihi. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan serta anak-anak membaca Quran Osmani, maka akan didapati di sana pada perkataan la raib dengan perkataan fi ada tanda 3 titik. Tanda 3 titik ini ialah tanda pilihan untuk berhenti di mana salah satu. Tak boleh berhenti kedua-duanya. Pilihlah nak berhenti dekat la raib ke atau nak berhenti dekat fi. Jadi kalau jumpa dalam Quran Osmani perkataan ada tanda 3 titik tu, tanda dia bagi pilihan kat kita. Seelok-eloknya berhenti di salah satu daripadanya. Zalikal kitabu la raib fihi hudan lil muttaqin, atau zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Baik, sekiranya kita berhenti pada fihi, maka perkataan huda akan bertukar dalam bahasa Arabnya, dalam struktur bahasanya dia jadi hal. Hudan lil muttaqin kita kena terjemuh macam ni bila dia jadi hal. Kalau kita berhenti zalikal kitabu la raiba fi, itulah kitab yang tidak ada keraguan kepadanya. Kita kena terjemah hudan lil muttaqin dalam hal keadaan dia memberi petunjuk kepada orang yang bertakwa. Keadaan Quran tu memberi petunjuk kepada orang yang bertakwa. Tu kalau kita berhenti dekat fi.
Tapi kalau kita berhenti dekat la raib, dia tak terjemah macam tu dah. Zalikal kitab la raib. Demikianlah, itulah kitab, inilah kitab yang tidak ada keraguan. Padanya ada petunjuk. Dia tak lihat, padanya menjadi petunjuk. Padanya adalah petunjuk-petunjuk, dalam dia tu ada petunjuk-petunjuk. Tetapi kalau tadi seluruh Al-Quran, hal keadaan Al-Quran itu sendiri, apa sahaja berkaitan dengan Quran, maka dia menjadi petunjuk. Maka oleh itu jumhur, ramai majoriti ulama yang menggalakkan kita berhenti pada fiqh. Walaupun boleh pilih, ya, dia beza, ya. Beza kalau kita katakan padanya ada petunjuk, padanya, pada Al-Quran itu, padanya. Bukan hal keadaan Al-Quran itu sebagai petunjuk. Kan beza. Jadi berhenti itu satu benda yang paling penting. Sebab itu Imam Ali, Sayyidina Ali bila ditanya apakah yang dimaksudkan dengan warattilil Quran tartila, bacalah Quran dengan tartib, maka jawab Sayyidina Ali, tajwidul huruf wa ma'rifatul huruf. Sebutan huruf yang betul dan tahu tempat berhenti. Jangan ikut dan berhenti. Sebab bila kata baca tartib, kita kena tahu berhentinya di mana. Sebab berhenti di mana-mana akan mengubah makna, akan mengubah maksud keseluruhan ayat tersebut. InsyaAllah itu sebagai mukaddimah pada sisi bacaan. Kita lihat dulu mukaddimah surah Al-Baqarah. Satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, la taj'alu buyutakum qubura. Jangan kamu jadikan rumah kamu kubur. La taj'alu buyutakum qubura. Jangan jadi rumah sebagai kubur. Fa innal baita allazi la yuqra. Fa innal baita allazi tuqra'u fihi surah Baqarah la yadkhuluhu asy-syaitan. Mana-mana rumah jangan jadikan dia kubur. Bila kubur ni, bila sebut kubur kira banyak syaitan lah. Banyak hantu pun, apa pun penakut juga. Bila orang suruh pergi baca Quran atas kubur pukul 12 malam, mampus tak ada siapa angkat tangan. Pasal apa? Pasal takut ada hantu. Jadi bila ustaz kata siapa nak pilih baca Quran antara pukul 7.30 malam sampai pukul 9 malam, pakai angkat tangan. Hak 12 atau pukul 2 pagi, mampus seorang pun tak angkat. Pasal apa? Pasal takut. Bila sebut kubur ni tempat yang sunyi, sepi, tak ada siapa nak duduk tu. Tapi kalau kat Mesir ada juta duduk atas kubur. Baik, jangan jadikan rumah kamu sebagai kubur. Fa innal baita allazi tuqra'u fihi surah Al-Baqarah la yadkhuluhu syaitan. Mana-mana rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah maka tidak akan dimasuki syaitan. Sebab itulah bacalah surah Al-Baqarah. Ini fadilat surah Baqarah. Malah dalam satu pembahasan di kalangan ulama mufassirin tentang 7 surah. Tentang 7 surah. Amat digalakkan kalau kita baca 7 surah ini di dalam rumah kita. 7 surah awal. 7 surah awal daripada Al-Quran amat digalakkan untuk dibacakan di rumah. Di samping dibacakan surah Yasin. Jadi apa dia 7 surah tu? Buka Quran, tengok 7 surah awal selepas Fatihah. Selepas pada Fatihah 7 surah awal. Amat digalakkan baca di dalam rumah-rumah kita, insya-Allah. Baik. Surah Baqarah ada 286 ayat, surah yang paling panjang dalam Al-Quran, dan ada satu ayat yang begitu hebat yang diturunkan daripada bawah arasy Allah Subhanahu wa taala. Hebatnya surah ini dibawa turun dengan diiringi oleh para malaikat berduyun-duyun. Ayat itu ialah ayatul kursi, dan ayat kursi itu terdapat di dalam surah Al-Baqarah. Tidak khilaf di kalangan para ulama bahawa surah Al-Baqarah ini diturunkan di Madinah